Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma idfa'anna al-waba wal ghala wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. Apa khabar saudara yang kita hormati, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Kita menggunakan kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat yang merupakan kitab terjemahan daripada At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kitab yang begitu tebal, setebal 1121 halaman, yang merupakan karya ulama yang tersohor, Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi ataupun Imam Al-Qurtubi, seorang ulama yang masyhur pada era tahun 600 Hijrah, bermazhab Sunni Maliki, dan paling terkenal dalam bidang tafsir, iaitu kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran sebanyak 20 jilid yang menjadi rujukan hingga hari ini. Beliau seorang ulama yang berasal dari Spanyol, iaitu di Cordova, iaitu namanya Al-Qurtubi, dan dia meninggal dunia di Mesir pada tahun 671 Hijriah di dalam usia 59 tahun dan disemadikan di Almenia di sebelah timur Sungai Nil. Alhamdulillah juga hari ini, hari Rabu 14 bulan Oktober tahun 2020 bersamaan 26 Safar tahun 1442 Hijriah, dan kita masih lagi dalam suasana bencana non-alam yang berskala international, iaitu COVID-19, dan kita masih lagi dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun Recovery Movement Control Order yang akan tamat pada 31 Disember tahun ini, insya-Allah. Kita berharap dengan melihat kepada data-data yang ditampilkan oleh pihak berkuasa, kita mendoakan supaya masyarakat dapat terus mengamalkan normal dan juga kelaziman-kelaziman baharu dalam kehidupan seharian dan berusaha untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, yang mana setiap di kalangan kita berperanan untuk meneruskan usaha menurunkan kes-kes COVID-19 ini dengan mengamalkan beberapa perkara yang disarankan, antaranya menjaga penjarakan ataupun penjarakan fizikal yang selamat, physical distancing, sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain, dan menjaga kebersihan diri, mengutamakan kebersihan tangan, mengelakkan tempat-tempat yang sempit dan juga sesak, serta mengelakkan bercakap dalam keadaan yang terlalu dekat. Ini yang dicadangkan oleh pihak berkuasa. Kita terus bincang kepada kitab kita. Hari ini kita melangkah kepada bab yang kedua. Kita dah tamat bab yang pertama, masuk kepada bab yang kedua, babu zakra hadithul barra al-masyhurul jami' li awalil mauta 'inda qabd arwahihim wa fi quburihim, iaitu bab 2, hadis al-Barra bin al-Azib mengenai keadaan mayat ketika dicabut rohnya serta keadaannya di dalam kubur. Ini bagi ada kitab, buka muka surat 191. Baik. Hadis sahih yang banyak jalur periwayatannya. Hadis Al-Barra ini seperti diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi dan Abdul bin Humaid dalam Musnad mereka. Ali bin Ma'bad menyebutkan dalam kitab At-Ta'ah wal Ma'siyah,
Hannad bin As-Sari dalam kitab Az-Zuhudnya, begitu juga Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, dan banyak lagi. Dan hadis sahih ini diriwayatkan dari jalur periwayatan yang banyak didapati daripada riwayat Ali bin Ma'bad. Abu Daud At-Tayalisi berkata, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami dari Al-A'mash. Sementara Hannad dan Ahmad berkata, Abu Muawiyah meriwayatkan kepada kami dari A'mash dari Minhal bin Amru. Abu Daud meriwayatkan dari Amru bin Thabit, menuturkan kepada kami dari Minhal bin Amru, dari Zadzan, dari Al-Bara bin Azib, dan dilengkapi oleh hadis Awanah. Muka surat 192 berkata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dia saudara, hadis Al-Bara bin Azib ini adalah hadis yang mustahak kalau kita membicarakan tentang alam kubur, kerana dia antara hadis yang paling panjang sekali menceritakan tentang apakah suasana akan dihadapi oleh mayat apabila berada dalam kubur nanti. Kita bacakan matan untuk memohon kemuliaan dan keberkatan. Dalam kitab dia buatkan terjemahan kerana hadisnya begitu panjang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 192, hadis Al-Bara. Kharajna ma'a Rasulillahi fi janazati rajulin minal ansar. فانتهينا إلى القبر قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. Kami keluar bersama Nabi membawa jenazah seorang lelaki Ansar sehinggalah kami sampai ke kawasan perkuburan. Sementara menunggu jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kelihatan duduk menghadap kiblat. Dan kami ikut duduk di sekeliling baginda, dan begitu senyap sekali seolah-olah di atas kepala kami terdapat seekor burung, kata sahabat. Qala faja'ala yanzuru ila as-sama'i wa yarfa'u basarahu thumma yanzuru ila al-ardi wa yankutu fil ardi wa yuhaddithu nafsahu thumma qala a'udzu billahi min azabil qabri mirara. Kata sahabat, di tangan Nabi ketika itu ada sebatang kayu dan Nabi menusuk-nusuknya ke tanah. Baginda kemudian melihat ke arah langit, kemudian tunduk memandang ke tanah. Kemudian baginda memandang ke atas, kemudian Nabi pandang ke bawah sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi pun bersabda ataupun membacakan doa a'udzubillah min azabil qabri miraran. Dan Nabi membacakan doa, ya Allah, aku berlindung dengan Allah daripada azab kubur, beberapa kali, kata sahabat. Thumma qala inna ar-rajula idza kana fi qabalin min al-akhirati wa inqita'in min ad-dunya atahu malakul mauti fajalasa 'inda ra'sihi in kana musliman qala yaqulu ukhruji ayyatuhan nafsul tayyibah ila maghfirati min Allah wa ridwan. Qala fatakhruju nafsuhu tasilu kama tasilu al-qatratu min fil siqa'i fayakhudhuha. Kemudian Nabi pun bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila habis masa hidupnya di dunia ini dan dia akan balik ke alam akhirat, maka turunlah kepadanya malaikat dari langit yang duduk dekat dengan kepalanya. Lalu dia akan berkata, wahai jiwa yang baik, kata ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu kepada keampunan dan keredaan Allah. Fatakhruju nafsu tasilu kama tasilu qatratu min fi siqai. Maka keluarlah roh orang yang baik ini seperti titis air yang keluar dari muncung bekas minuman. Fayakhudhuha, dan malaikat maut mengambilnya. Wa tanzilu malaikatun minas sama'i bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syamsu ma'ahum akfanun min akfanil jannati wa hanutun min hunutil jannati fayajlisuna minhu maddal basar. Kemudian turunlah malaikat yang berwajah putih seakan-akan wajah mereka seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dari kafan syurga dan wangi-wangian dari wangian syurga. Lalu mereka pun duduk dekatnya dan jumlah mereka sejauh mata memandang. Fa idza akhadhaha qamu ilaihi falam yatrukuha fi yadihi tarfata 'ainin
Fadzalika qaulu ta'ala hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan ketika malaikat maut mengambil roh itu, para malaikat yang lain tidak membiarkannya walaupun sekelip mata, sehingga mereka mengambilnya dan meletakkannya dalam kain kafan berserta dengan wangian itu. Maka firman Allah, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, yang mana malaikat-malaikat kami tidak pernah lalai. Surah Al-An'am ayat yang pertama. Baik, kemudian muka surat 193 disambung lagi. Qal wa takhruju minhu mithlu atyabi rihi miskin wujidat 'alal ardi fayas'aduna bihi fala yamurruna bihi 'ala jundin minal malaikati fima baina as-sama'i wal ardi illa qalu ma hadha ar-rihu at-tayyib qal fayaqulun hadha fulanun bi ahsani asma'ihi. Lalu keluarlah daripadanya hembusan aroma kasturi yang paling harum pernah dibau di bumi ini. Kemudian mereka pun naik, dan tidaklah mereka melewati mana-mana gerombolan malaikat dengan malaikat yang membawa roh tadi, kecuali mereka akan berkata dan bertanya, harumnya bau ini, milik siapakah bau ini? Maka malaikat yang mengiring tadi menjawab, hadza fulanun, ini adalah bau roh fulan bin fulan. Dan malaikat itu bi ahsani asma'ihi, dia akan menyebut nama yang terbaik sekali untuk memperkenalkan roh yang sedang dia bawa ini. Wa tuftahu lahu abwabus samai fa idzan tahaw bihi ila samai qalu ma hadhihi ar-rihu at-tayyibah fayaqul huwa fulan ibnu fulan hatta yantahi bihi ila samai sabi'ah. Pendekkan cerita hinggalah dia sampai di langit dunia, lalu dia minta supaya pintu langit dunia dibuka, dan dibukakan untuk mereka, dan mereka disambut oleh para malaikat dengan setiap langit yang berikut. Begitulah prosesnya ila samai sabi'ah, sampailah ke langit yang ketujuh. Qal fayaqul uktubu kitabahu fil 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun wa arji'uhu ila al-ardi fa inni wa'adtuhum minha khalaqtuhum fa fiha u'iduhum wa minha ukhri. Maka Allah pun bertitah, tulislah kitab hamba-Ku ini di dalam 'illiyyin. Tahukah kamu apa itu 'illiyyin? Ia adalah kitab yang tertulis, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun, kitab yang bertulis yang disaksikan oleh para malaikat pendamping. Ini ada juga disebut dalam surah Mutaffifin ayat 19 sampai 21. Kemudian kata Nabi, arji'uhu ilal ardi fa inni wa'adtuhum minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhri. Kerana aku sudah berjanji kepada mereka bahawa aku menciptakan mereka daripadanya, kepadanya aku kembali, dan daripadanya akan aku bangkitkan mereka semula. Qala fatarji'u ruhuhu fi jasadihi wa yub'atsu ilaihi malakani syadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka qal fayaqulu rabbi Allah qal fayaqulani ma hadha an-nabiyyu alladhi bu'itha fiikum qal yaqulu hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian roh ini akan dikembalikan semula ke jasadnya, dan dia akan didatangi oleh dua malaikat dan menudukkannya, lalu bertanya kepada mayat ini, siapa Tuhanmu? Dia pun menjawab, Tuhanku adalah Allah. Tanya lagi, apa agamamu? Mayat menjawab, agamaku Islam. Dan bertanya lagi, siapakah orang yang telah diutus kepada kamu? Maka mayat ini menjawab, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal fayaqulani lahu wa ma yudrika? Qal yaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtuhu. Malaikat-malaikat bertanya, apakah amalan kamu? Katanya, aku membaca kitab Allah, aku beriman kepada kitab Allah dan membenarkannya.
Baik, muka surat 194. Panjang lagi hadisnya. Fayunadi munadin minas sama sadaqa fadzalika qawluhu yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa fi dunya wa fil akhirah. Surah Ibrahim. Fa'albisuhu minal jannah wa afrishuhu minal jannah wa aruhu manzilahu minal jannah fayulbasu minal jannah wa yufrashu minal jannah wa yura manzilahu minha wa yufsahu lahu maddan basarihi wa yumathalu lahu rajulun hasnul wajhi tayyibur rihi hasunat thiyabi. Maka akan kemudiannya berlaku pula satu pengumuman diserukan di langit, hamba-Ku benar, maka hamparkanlah untuknya tempat tidur yang datangkan dari surga. Berikanlah dari pakaian yang dibawakan daripada surga. Bukakanlah untuknya satu pintu untuk dia senang nak pergi ke surga. Lalu dia didatangi oleh wangi-wangian daripada surga dan juga kegembiraan dari surga. Serta dilapangkanlah untuknya di kuburnya sejauh mata memandang. Dan dia didatangi oleh orang yang wajahnya bagus, bajunya bagus dan bau harumnya begitu bagus. Seraya mengatakan, qala fayaqulu lahu abshir bima wa'adallahu minal karamati hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu. Qal fayaqul man anta yarhamukallah fawallahi lawajhuka alwajhu alladhi ja'ana bil khair. Man anta? Qal fayaqul ana amaluka salihu. Qal fayaqul wallahi ma alimtu in kunta la harisan ala ta'atillah bati'an an ma'siyatillah fajazakallahu khaira. Qal fayaqul rabbi aqimis sa'ata kay arji'a ila ahli wa mali. Maksudnya bergembiralah dengan perkara yang akan menyenangkan kamu. Ini adalah hari yang dulu dijanjikan kepada kamu. Maka dia bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Maka dia menjawab, aku adalah amalanmu yang soleh dahulu. Maka dia berkata, wahai Tuhan, tegakkanlah hari kiamat hingga saya kembali kepada keluarga dan harta saya. Wa in kana fajiran idza kana indak qita'in min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah jaa malakul mauti hatta yaq'uda 'inda ra'sihi fayaqul. Tadi cerita pasal roh orang baik-baik. Sekarang bagaimanakah roh orang yang maksiat? Kata Nabi, sedangkan kalau yang mati itu adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka ketika hampir berakhir kehidupan dunianya dan bermula kehidupan akhiratnya, iaitu masa sakarat, akan datang kepadanya malaikat-malaikat yang kasar lagi bengis. Mereka berwajah hitam dan mereka membawa bersama mereka pakaian daripada neraka. Mereka duduk di hadapan orang kafir itu sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut duduk di kepalanya dan berkata, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah ila ghadibin minallahi wa sakhitin. Qal fatafarraqa fi jasadihi fayastakhrijuha wa yaqta'u al-'uruqa wal 'asabu kama yustakhraju suful mablul bis-safud wa yanzilu malaikatun minas sama'i sudul wujuh ma'ahum al-musuh fayajlisuna minhu maddal basar fa idza waqa'at fi yadi malikil maut qamat ilaihi al-malaikah. Maka malaikat maut tadi dia duduk dekat kepala orang yang nak mati ni, lalu dia pun berkata, wahai jiwa yang buruk dan kotor, keluarlah menuju kemurkaan dan kebencian Allah. Lalu roh tu keluar daripada jasad dan kata Nabi, disentap bagaikan sabut yang berserat daripada bulu kambing yang basah, sehingga peluh dan urat-urat terputus bersama tarikan itu. Dia kemudian dilaknat oleh sekalian malaikat antara langit dan bumi, dan setiap malaikat yang berada di pintu langit akan laknat pada dia. Pintu-pintu langit ditutup buatnya. Tidak ada pintu kecuali penjaganya akan berdoa agar roh itu tidak naik lalu berhadapan mereka. Fama tasrukuha fi yadihi tarfata 'ainin fatakhruju mithla antani rihi jifatin wujida bi kulli wajhil ardi
fayas'aduna bihi la yamurruna ala jundin minal malaikah fima baina as-sama'i wal ard illa qalu ma hadharul khabith qalu hadha fulanun bi syarri asma'ihi fa idzan tahu ila as-sama'i dunya ghalliqat dunahu falam yuftah lahu. Ketika malaikat maut nak mengambil roh orang jahat tadi, para malaikat yang lain tidak membiarkannya walau sekelip mata, sehinggalah mereka mengambilnya dan meletakkannya dalam pakaian daripada api neraka. Ketika itu keluar daripadanya bau bangkai paling busuk yang pernah ada di atas muka bumi. Mereka membawanya naik, dan setiap kali mereka lalu, sekumpulan malaikat akan bertanya, roh siapa yang buruk sangat ni? Mereka jawab malaikat pengiring, Fulan bin Fulan, dan dia akan disebut namanya menggunakan nama yang paling buruk sekali digunakan di atas dunia semasa dia hidup. Kemudian sampai akhirnya mereka tiba di langit dunia dan mereka minta dibukakan pintu untuk roh yang akan bawa mereka, tetapi laluan tidak diperkenankan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah yang Allah sebutkan dalam Quran, fa idzan tahu ila sama'id dunya ghulliqat dunahu falam yuftah lahu. Tidak dibuka buat mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sehingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Surah Al-A'raf ayat 40. Baik, muka surat 195. Belum habis lagi hadisnya. Fayunadi munadin minas sama' uktubu kitabahu fis sijjin warji'uhu ilal ardi fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Allah Ta'ala kemudian bertitah, tulislah buku hamba-Ku ini dalam sijjin, dalam perut bumi yang paling bawah. Kemudian dikatakan, kembalilah dia ke bumi, kerana aku sudah berjanji kepada mereka bahawa aku menciptakan mereka daripadanya. Kepadanya aku dikembalikan dan daripadanya aku akan bangkitkan mereka semua. Qal fayurma bihi wa may yushrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Kemudian roh itu akan dilemparkan dari langit sampai menimpa tubuhnya, dimasukkan semula ke jasad. Kemudian Nabi kita membacakan satu firman Allah, iaitu barang siapa yang menyekutukan Allah, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit dan disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 31. Sambung lagi. Qala wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi wa ya'tihi malakani fayaqulani lahu ijlis fayajlisu fayaqulani lahu man rabbuka faqul la adri fayaqulani madinuka fayaqul la adri fayaqulani ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum fayaqul la adri. Jadi mereka dibalikkan roh ni kepada jasad dan dia akan mendengar pijakan atau derapan kasut kawan-kawannya tatkala mereka meninggalkan perkuburan. Kemudian didatangi dua malaikat yang keras hentakannya, yang membentak, mendudukkannya dengan kasar, lalu bertanya, siapa Tuhan kamu? Mayat yang maksiat ni jawab, la adri, saya tak tahu, saya tidak tahu. Itulah lebih kurang terjemahannya. Malaikat tanya lagi, apa agama kamu? Dia jawab benda yang sama, la adri, saya tak tahu, katanya. Malaikat tanya lagi, apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kamu ini? Orang tu pun masih tidak tahu apa nama orang ini. Kemudian bila disebutkan pada itu Muhammad lah, maka dia masih lagi menjawab, la adri, minta maaf, saya tak kenal. Saya tak kenal Nabi Muhammad, katanya. Qal fayunada minas sama'i an kadzaba qala fa'afrishuhu minan nar walbisuhu minan nar wa yufrashu minan nar wa yadhiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu. Setelah itu kedengaran panggilan dari langit yang mengatakan, kamu pembohong,
bentangkan buatnya tilam daripada neraka, dan bukakan pintu neraka ke arah dia. Maka ketika itu dia pun merasai panas mahangnya, dan disempitkan kuburnya sampailah tulang belulang atau tulang sendinya bersilang-silang. Qal wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinur rihi fayaqul abshir billadhi yasu'uka hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu fayaqul wa man anta fayaqul ana 'amaluka al-khabithu qala fayaqul rabbi la tuqimis sa'ata rabbi la tuqimis sa'ata. Kemudian datanglah kepada mayat ini satu orang lelaki yang buruk rupanya, berpakaian compang-camping, berbau busuk. Dia berkata kepadanya, dengarlah khabar yang akan memburukkanmu. Inilah hari yang telah dijanjikan untuk kamu. Mayat kata, siapa kamu? Orang lelaki ini menjawab, aku adalah amalan burukmu. Demi Allah, aku tidak tahu kecuali engkau lambat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, tetapi cepat dalam maksiat kepada Allah. Maka Allah memberi ganjaran buruk kepadamu sekejap lagi. Kemudian didatangkan kepadanya orang yang bisu, tuli, dan di tangannya cemeti besi. Sekiranya gunung dipukul dengannya, nescaya dia akan hancur menjadi tanah. Orang itu lalu memukulnya dengan sebuah pukulan sampai dia menjadi tanah. Kemudian dia dikembalikan semula seperti sebelumnya dan dipukul lagi. Dia menjerit dengan jeritan yang akan didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Lalu dibukakan buatnya pintu neraka dan dia pun berkata, Tuhanku, la tuqimissah, jangan kau datangkan hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim dan Imam Ahmad. Saudara, muka surat 195, Tuan Kitab ada tambahkan lagi hadis Al-Barra, tetapi dengan riwayat Amru bin Thabit. Saya bacakan terjemahannya. Diriwayatkan oleh Amru dari Minhal, daripada Za'zan, daripada Al-Barra, bahawasanya Nabi SAW bersabda, maka datang kepadanya seorang lelaki buta dan bisu yang memegang sebuah palu besi kecil, yang seandainya dipukulkan pada gunung, maka gunung itu akan menjadi rata, atau kata baginda menjadi hancur lebur. Dia dipukul dengan sekali pukulan yang suaranya terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Kemudian rohnya dikembalikan lagi ke dalam jasadnya dan dipukul lagi. Menurut hadis daripada Abu Daud At-Tayalisi dan diriwayatkan oleh Ali bin Ma'bad daripada beberapa jalur periwayatan yang mirip hadis tersebut, terdapat tambahan dalam hadisnya, iaitu kemudian datanglah kepadanya orang buta dan tuli yang memegang sebuah pemukul besi yang dipukulkan padanya sehingga remuk seluruh tubuhnya, mulai dari rambut sampailah ke kaki. Kemudian dikembalikan lagi rohnya dan dipukul lagi, dan badannya hancur lagi dari kepala hingga kaki. Dalam beberapa riwayat lain terdapat tambahan pada ungkapan pemukul besi, antaranya, jika berkumpul seluruh jin dan manusia untuk memindahkan rotan atau palu itu, mereka tak akan dapat mengangkatnya atau memindahkannya. Lalu pemukul itu dipukulkan kepadanya sehingga tubuhnya hancur lebur menjadi tanah. Kemudian dikembalikan lagi rohnya ke dalam jasad. Setelah hidup lagi, pemukul itu dipukul kembali padanya, yang suaranya didengar oleh semua yang ada di bumi kecuali jin dan manusia. Kemudian dikatakan, berikan dia hamparan berupa 2 buah hamparan batu dari neraka, dan bukakanlah pintu neraka baginya. Lalu diberikan hamparan berupa 2 buah hamparan batu dari neraka, dan dibukakan pintu neraka untuknya. Kata Tuan Kitab, terdapat tambahan pada ungkapan terputus dari dunia, iaitu lalu turun kepadanya para malaikat yang kasar dan bengis, membawa buah-buahan dari neraka serta jubah dari logam api neraka. Para malaikat itu mengelilinginya, maka dicabutlah rohnya laksana dicabut sepotong besi bercabang dari kipas yang basah, sehingga terputus semua urat dan ototnya. Ketika rohnya keluar, seluruh malaikat baik yang ada di langit maupun di bumi melaknatinya. Selesai kita membaca hadis yang panjang daripada Al-Barra bin Azib. Yang penting, hadis ini memberikan gambaran yang hampir jelas tentang apa yang akan berlaku di dalam kubur. Seterusnya muka surat 196, kita ambil tajuk baru, roh mujahid yang syahid, mukmin biasa dan kafir. Muka surat 196.
Ada satu ayat dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, wala taqulu liman yaqtula fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah, iaitu mati syahid itu, bahawa mereka mati. Jangan, kata Allah. Sebenarnya mereka masih hidup, akan tetapi kamu semua tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 154. Kata ulama, di sini Allah Ta'ala ada beberapa pelajaran yang kita boleh ambil. Melarang misalnya manusia mengatakan orang yang mati itu dalam peperangan automatik dia mati syahid. Tidak, ini ada perbahasannya oleh ulama. Sebab itu siapakah yang dikatakan mati syahid itu? Pertama, orang yang mati di medan perang dalam peperangan yang syar'i, iaitu sesuai dengan syariat Islam, yang memang itu jelas dinyatakan oleh para ulama bahawa jihad bukan sekadar nampak orang bawa pedang pergi terjun ke medan pertempuran. Tidak. Bukan seenaknya kita mengatakan apa-apa perbuatan kita itu sebagai jihad, sebab jihad ni benda yang susah. Jadi untuk memastikan seseorang itu mati syahid pun, itu juga perlukan kepada ketelitian. Sampai-sampai Imam Bukhari rahimahullah, dia telah buat satu bab di dalam sahihnya dengan judul bab tidak boleh dipastikan si fulan bin si fulan mati syahid. Tidak ada kepastian. Dibawakan satu hadis Nabi SAW bahawa ada seorang laki-laki yang tiba-tiba terkena panah dan dia pun mati. Lalu kemudian ada seorang sahabat berkata, hani'an lahu syahadatu, selamat dia ya Rasulullah, mati syahid, selamatlah dia. Maka Nabi respon, kalla walladhi nafsu Muhammadin biyadih inna syamlata lataltahibu alaihi naran akhadhaha minal ghanaimi yawma khaybar lam tusibhal maqasim. Tidak, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh dia akan dimakan oleh api neraka kerana selimut daripada ghanimah perang Khaybar yang diambilnya sebelum daripada harta dibahagi-bahagikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dia mati syahid, tapi dia curi satu saja ghanimah, iaitu kain selimut saja. Itu sudah menyebabkan dapat kemurkaan. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, ada seorang lelaki yang berperang begitu gagah berani di medan perang sampai dia berjaya membunuh banyak musuh. Maka para sahabat begitu kagum dengan keberaniannya, kagum dengan kegagahannya. Jadi gosip ketika itu. Tapi apa reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, ini orang penduduk api neraka. Lalu seorang sahabat mengikut, ada yang terlibat dalam peperangan itu. Dia cerita, rupanya Muhammad ni yang meninggal ni, dia luka parah, bleeding, banyak pendarahan keluar. Jadi bila dia dah tak tahan nak menahan sakit, morfin tak ada apa, tak ada zaman itu, lalu dia bunuh diri. Lalu sahabat yang ikut perang ni kata, benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Seterusnya tuan kitab membahaskan, Allah menyebutkan bahawa orang-orang yang mati syahid hidup di sana. Dalam satu riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi bersabda, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadilu mu'allaqatun bil arshi tasrahu minal jannati haitsu sya'at summa ta'wi ila tilkal qanadil. Jiwa-jiwa para syuhada atau roh mereka itu berada dalam burung hijau yang memiliki pelita, lampu ataupun lentera yang bergantungan di arash. Burung-burung ini bebas terbang di surga, kemudian kembali duduk di lampu-lampu itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi saudara, persoalan berkaitan tentang roh orang mukmin, orang syahid ni di mana duduk, ini telah menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Seperti mana antara dikatakan oleh ulama bahawa roh-roh ni dia berbeza tempat dia menunggu di akhirat, holding room dia berbeza-beza. Pertama, ada roh yang duduk di tahap yang tertinggi, ini disebut al-mala'il a'la, iaitu roh para nabi.
Dan para Nabi ini juga berbeza berdasarkan apa yang Nabi lihat sendiri ketika Nabi naik ke langit dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Ini panjanglah huraiannya. Yang kedua, roh ini duduk di dalam rongga burung, hawasil tairi khadrin, iaitu roh orang yang mati syahid. Tetapi tidak semuanya orang yang mati syahid rohnya akan diletakkan di dalam hawasil tairi khadr, dalam rongga burung berwarna hijau. Kecuali syuhada ini mempunyai hutang, maka hutangnya akan menyebabkan rohnya tertahan. Ini kita akan terangkan. Yang ketiga, roh mana duduknya? Dapat yang ketiga, roh akan ditahan di depan pintu syurga saja, tak boleh masuk. Yang keempat, ada roh kata ulama yang hanya duduk di kuburnya saja, tak keluar pun. PKP lah, PKP kubur. Yang kelima, roh yang tempatnya adalah pintu syurga. Dia duduk pintu saja, masuk tak boleh lagi. Selain itu juga Syekh Badruddin Al-Aini mengatakan bahawa ulama telah berselisih pendapat padahal dalam bab roh orang-orang syahid. Telah berkata Ibnu Battal bahawa roh orang yang syahid ini diberi rezeki oleh Allah berdasarkan beberapa hadis. Antaranya hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, innama nasamatul mu'mini ta'irun fi syajaril jannati hatta yab'athahu Allah azza wa jalla ila jasadihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya ruh orang beriman akan berterbangan di pohon-pohon surga sehingga Allah membangkitkannya ke dalam jasadnya pada hari kiamat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam riwayat Imam Ahmad pula, dan di dalam hadis ini terdapat 3 imam besar mazhab, iaitu Imam Ahmad mendengar hadis ini daripada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i yang mendengar hadis ini daripada Imam Malik. Kemudian daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi pun ada bersabda, innama nasamatul mu'mini ta'irun ya'luku fi syajaril jannati hatta yurji'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yawma yab'athuh. Sesungguhnya roh orang-orang yang beriman akan tergantung di pokok-pokok surga sehingga Allah kembalikannya ke jasadnya pada hari dia dibangkitkan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Walau bagaimanapun, perkara-perkara ini adalah perkara gaib dan kita mesti membahaskan perkara gaib berdasarkan kepada panduan Al-Quran dan hadis. Cuma apa yang mustahak dalam bab roh mujahid yang syahid ini, apa yang penting mati mulia, tetapi mestilah mati dalam keadaan tidak ada hutang. Tidak ada hutang. Kalau mati ada hutang, ada sikit masalah. Nabi SAW kata Aisyah, dia selalu doa satu doa, dan doa itu doa minta lindung daripada hutang. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjali wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thamil wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari azab kubur, aku berlindung kepadamu dari fitnah Masih Dajjal, aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan fitnah selepas mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal ma'thami wal maghrami, daripada dosa dan daripada hutang. Nabi berdoa. Jadi ada seorang yang bertanya kepada baginda Nabi, kenapa Tuhan kalau berdoa selalu minta jauh daripada hutang ya Rasulullah? Nabi menjawab, innar rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya apabila seorang dililit oleh hutang, maka bila berbicara biasanya dia dusta, dan kalau dia berjanji biasanya dia mungkiri kalau hidupnya terlampau banyak hutang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita bahawa Rasulullah SAW berdiri di hadapan para sahabat dan berbicara kepada mereka bahawa jihad di jalan Allah Ta'ala dan iman kepada Allah adalah amal yang paling utama. Kemudian tiba-tiba ada satu orang laki-laki, dia berdiri, dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillahi tukaffaru anni khataya? Faqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa qulta? Qala ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khatayaya? Faqala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir illa alladhina fa inna Jibril alaihi salam qala li zalika." Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana pendapatmu kalau aku nanti gugur di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan hapus semua?" Nabi menjawab, "Ya, asalkan engkau gugur di jalan Allah dalam keadaan sabar, muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin, dalam keadaan mengharapkan pahala, maju ke medan perang, tidak melarikan diri walau selangkah." Kemudian Nabi berkata kepada dia, "Apa yang kau katakan tadi?" Dia mengulanginya, "Bagaimana menurutmu jika aku gugur di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan terhapus?" Nabi menjawab, "Ya, asalkan kau gugur di jalan Allah dalam keadaan engkau sabar dan mengharapkan pahala, maju ke medan perang dan tidak melarikan diri kecuali hutang. Kerana itulah yang disampaikan oleh Jibril kepada diriku sebentar tadi," kata Nabi. Seterusnya dari Muhammad bin Jahash, dia berkata, "Pada satu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW sedang menguburkan jenazah. Baginda mendongakkan kepalanya ke langit, kemudian menampakkan dahinya dengan telapak tangannya sambil membaca, 'Subhanallah, madza nuzzila minat tasydid, fasakatna wa fazi'na, falamma kana minal ghadi sa'altuhu, ya Rasulullah, ma hadha tasydid alladhi nuzzila?' Faqal, walladhi nafsi biyadihi, law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyiya thumma qutila thumma uhyiya thumma qutila wa alaihi dainun ma dakhala al-jannata hatta yuqda anhu dainuhu." Subhanallah, kata Nabi, betapa berat ancaman yang diturunkan. Kami diam saja, namun sesungguhnya kami terkejut. Keesokan harinya aku bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ancaman berat apakah yang turun?" Nabi menjawab, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seorang lelaki terbunuh fi sabilillah, kemudian hidup kembali, kemudian terbunuh lagi, dihidupkan kembali, terbunuh lagi, terhidup kembali, sementara dalam keadaan dia pula mempunyai hutang, ma dakhalal jannah, maka dia tidak akan masuk syurga hatta yuqda anhu dainuhu, sehingga dia settle semua hutang-hutang dia." Kemudian daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain." Orang yang mati syahid akan diampunkan seluruh dosanya kecuali kalau dia ada hutang. Dari Samurah, dia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan jenazah. Baginda bersabda, "Aha huna min bani fulanin ahadun?" Salasan. Faqama rajulun faqala lahu an-nabi, "Ma mana'aka fil marrataini awwalin alla takunu ajabtani, ama inni lam unawwih bika illa bi khairin, inna fulanan li rajulin minhum mata masuran bidaini." Nabi tanya, adakah seorang daripada bani sekian-sekian di sini? Nabi ulang sebanyak 3 kali. Kemudian seorang lelaki angkat tangan, "Ya Rasulullah, saya." Nabi bertanya, "Apa yang menghalangmu untuk menjawab seruanku pada kali pertama dan kali yang kedua? Kenapa sampai 3 kali baru kamu nak mengaku, nak menyaut? Adapun aku tidak menyebutkan sesuatu kepadamu melainkan kebaikan. Sesungguhnya fulan," kata Nabi, "seorang lelaki dari kalangan mereka yang sudah mati, tertahan dia kerana ada hutang," kata Nabi. Selanjutnya hadis daripada Uqbah bin Amir bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Qalu, "Wa ma dzaka ya Rasulullah?" Qal, "Ad-dainu." Jangan kamu membahayakan diri kamu selepas mendapat keamanan. Mereka bertanya, "Bagaimana itu ya Rasulullah?" Baginda menjawab, "Iaitu bila kamu terlampau banyak hutang." Begitu juga hadis dari Sauban yang merupakan pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man faraqa ruhul jasadu wa huwa bari'un min thalathin, al-kibri wal ghulul wad daini, dakhal jannah." Apabila roh terpisah daripada jasad, iaitu meninggal dunia, dan sedang dia bebas daripada 3 perkara. Pertama, sombong; yang kedua, suka korupsi; dan yang ketiga, ada hutang. Nescaya orang ni masuk syurga. Tapi kalau 3 ni dia buat, sangkut. An Jabir qala, "Tuwfiya rajulun faghasalnahu
wa hannatnahu wa kaffannahu thumma ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli alaihi faqulna tusalli alaihi fa khatta khutan thumma qala alaihi dainun qulna dinarani fansarafa. Jabir cerita pernah berlaku satu ketika seorang lelaki meninggal dunia, dan kami pun para sahabat mandikan jenazah dia, kafankan dia, wangi-wangikan dia. Kemudian kami datang bawa mayat itu kepada Nabi. Maka berkata, Nabi bertanya, Nabi tahu semayangkan jenazah ini. Baginda pun melangkahkan kaki. Tiba Nabi tanya, ada hutang tak orang ini? Maka dijawab oleh orang yang kenal, ada ya Rasul, arwah ni ada hutang 2 dinar. Nabi pun pergi, tak jadi. Fatahammalahuma Abu Qatadah. Fatainahu faqala Abu Qatadah ad-dinarani alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhiqqal gharimu wa bari'u minhuma al-mayyitu. Qala na'am. Fa shalla alaihi. Abu Qatadah kemudian bila dia tengok suasana itu, dia rasa bertanggungjawab. Kemudian dia pun bayarkanlah, tanggung hutang 2 dinar itu. Kemudian sahabat datang lagi kepada Nabi. Kemudian Abu Qatadah pun cerita, ya Rasulullah, 2 dinarnya saya dah pun tanggung, dah selesaikan hutangnya. Maka Nabi pun bersabda, kamu betul akan menanggungnya sehingga mayat itu terlepas daripadanya? Dia jawab, ya Rasulullah, saya tanggunglah. Maka fasalla alaihi, maka Nabi pun mensolatkan jenazah itu. Cuma qala ba'da zalika biyaumin ma fa'ala dinaran faqal innama mata amsin. Qala fa'ada ilaihi min al-ghadi faqal laqad qadaituhuma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-an baradat alaihi jilduhu. Kemudian selepas daripada hari itu Nabi pun bersabda, apakah yang telah dilakukan oleh 2 dinar tersebut? Kata Abu Qatadah, sesungguhnya dia baru meninggal kemarin. Jabir berkata, maka Rasulullah mengulang pertanyaan itu esok harinya. Maka Abu Qatadah kata, saya dah melunaskannya ya Rasulullah 2 dinar itu. Maka Nabi pun bersabda, al-an baradat alaihi jilduhu. Sekarang barulah sejuk kulitnya di dalam kubur. Kemudian hadis yang lain Nabi bersabda, man mata wa alaihi dainun falaysa thumma dinarun wala dirhamun walakinnahal hasanatu wasayyiatu. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia masih memiliki hutang, sedang di sana tidak ada dinar dan juga dirham, akan tapi yang ada hanyalah kebaikan ataupun keburukan. Maka hadis-hadis ini dibawakan kepada kita untuk memberikan satu pelajaran bahawa roh mujahid yang syahid, mukmin yang biasa dan orang kafir, yang membezakan mereka adalah nikmat yang pelbagai. Orang mati syahid ada nikmat-nikmatnya walau bagaimanapun. Kalaulah orang itu memiliki hutang yang dia sengaja tidak mau lunaskan, maka Nabi dalam hadis-hadis yang kita dah bacakan tadi, hutang tersebut akan menjadi penghalang untuk dia naik ke syurga Allah bagi mendapat ganjaran atas kebaikan yang telah dia lakukan. Maka moga-moga perbincangan ini memberi manfaat kepada kita bersama. Ingat, hutang adalah satu kewajipan yang perlu kita lunaskan, kerana tanpa kita selesai daripada masalah hutang, maka akan menyebabkan kita bermasalah di kemudian hari nanti. Sekadar itu sembang-sembang kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu lagi pada kesempatan minggu hadapan, membincangkan lagi bab yang kedua dalam kitab At-Tazkirah ini. Seperti biasa sebelum kita berpisah, mari kita menadah tangan. Moga Allah memberkati pertemuan kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah, kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, berkat keindahanmu, berkat kekuatanmu, berkat kekuasaanmu,
Limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat mengadakan majlis Pahang Berdoa 2020 yang akan dilaksanakan serentak pada malam ni di seluruh pelosok negeri Pahang Darul Makmur, bukan sekadar di masjid dan di surau, bahkan di surau-surau, di asrama, di IPT, di mana-mana, termasuk di kediaman-kediaman peribadi. Marilah selepas maghrib kita menunaikan solat, mohon kepada Allah supaya pertamanya Allah jauhkan kita daripada wabak COVID-19 ini, daripada berkembang di tanah air kita ini, khususnya di negeri Pahang, dan mohon kesejahteraan juga supaya diberikan kesihatan yang baik kepada pemimpin-pemimpin kita. Dan yang ketiga, mohon supaya para petugas-petugas frontliner kita dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, diselamatkan oleh Allah dalam menjalankan tanggungjawab memelihara kesihatan rakyat di tanah air ini. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.